yang menyilaukan, indah, tampan. Raymond Wheel, daya kreasi masa. Masa dari Raymond Wheel. Buletin utama 18 Mac. Barang-barang kemas bernilai hampir 3 juta ringgit disamun pagi tadi. Skuad khidmat cepat bagi membantas diskriminasi terhadap pekerja dilancar. Beberapa lelaki pencetakan pistol melarikan barang-barang kemas dipercayai bernilai antara 1.5 hingga 3 juta ringgit di sebuah syarikat pengedar barang kemas di Ibu Negara pagi tadi. Menurut saksi, perompak berkenaan memasuki syarikat Teng Sun Trading di tingkat 1 bangunan Persatuan Bola Keranjang Amatur Malaysia atau MABA di Jalan Hang Jebat pada awal pagi dan menunggu pekerja syarikat itu datang bekerja. Seorang pekerja syarikat berkenaan yang tiba kira-kira pukul 9.30 pagi diikat dan mulut serta matanya ditutup oleh perompak berkenaan. Ini diikuti oleh pekerja lain yang turut dipaksa oleh perompak itu berkumpul di sebuah bilik. Setelah gagal mendapatkan kunci besi daripada pekerja syarikat itu, perompak berkenaan menunggu kedatangan pemilik syarikat. Pemilik syarikat berkenaan yang tiba di pejabatnya pukul 11 pagi kemudian bersetuju menyerahkan kunci besi dengan syarat pekerjanya tidak diapa-apakan. Perompak ini anggarkan antara 5 dan 7 orang itu melarikan diri bersama barang-barang kemas berkenaan kira-kira pukul 11.30 pagi tanpa mencederakan mangsanya. Timbalan Ketua Siasatan Jenayah Bandar Raya, penguasa Kuasi enggan mengulas kejadian rompakan itu tetapi menegaskan beliau sedang menjalankan siasatan. Kementerian Sumber Manusia menubuhkan skuad khidmat cepat untuk menjaga hak dan kepentingan pekerja kontrak di negara ini. Menterinya Datuk Lim Alik berkata, selain menjalankan pemeriksaan di tempat kerja, skuad itu juga bertanggungjawab terhadap aduan pekerja kontrak yang bermasalah. Ramai yang mempertikaikan sistem pengambilan pekerja kontrak di negara ini. Walaupun di sektor pembinaan dan peladangan ia bukan perkara baru, namun di bidang pembuatan ia menimbulkan satu gejala. Ada dakwaan pekerja kontrak di sektor pembuatan disalahgunakan. Pengambilan mereka oleh setengah majikan semata-mata untuk menjimatkan perbelanjaan. Dakwaan ini terbukti dalam kajian oleh Jabatan Buruh Kementerian Sumber Manusia. Justru itu hari ini Kementerian Sumber Manusia menubuhkan skuad khidmat cepat untuk mengawasi gejala itu. Menurut Menteri Sumber Manusia Datuk Lim Alik, tujuan utama penubuhan skuad itu menjaga hak dan kepentingan pekerja kontrak sejajar dengan undang-undang yang diperuntukkan. Datuk Lim berkata mereka harus dilindungi oleh tindakan penguatkuasaan yang rapi dan berkesan untuk menjamin kewujudan mereka tidak disalahgunakan. Skuad itu, kata Datuk Lim, akan menjalankan penyiasatan ke tempat mereka bekerja dari masa ke masa. Aduan terhadap pekerja kontrak yang bermasalah akan diberi keutamaan untuk mencari jalan penyelesaian di antara mereka dan majikan. Skuad ini ditubuhkan di semua 32 pejabat buruh di Semenanjung, Malaysia. Skuad ini dianggotai pegawai buruh berpengalaman yang akan menjalankan tugas mereka demi menjamin keutuhan sistem perburuhan negara ini. Untuk meningkatkan keberkesanannya dan sebagai langkah jangka panjang, kata Datuk Lim, kementeriannya menimbang untuk memindah Akta Pekerjaan 1955. Pindahan itu, kata beliau, antara lain akan memperkenalkan peruntukan yang boleh menghalang berlakunya penyalahgunaan sistem kontrak yang sedia ada. Dalam perkembangan lain, Datuk Lim berkata jawatan kuasa pengambilan buruh asing di kementeriannya diarah mengkaji sistem yang sedia ada dengan tujuan untuk meningkatkannya. Jemaah Menteri minggu lalu mengarahkan jawatan kuasa berkenaan mencari pendekatan baru serta memaskinikan hala cara pengambilan buruh asing. Kerajaan berpendapat pengambilan buruh asing masih tidak selaras dan memerlukan pengawasan yang teliti dan segera. Mesyuarat Jemaah Menteri minggu lalu juga mengesyorkan Kementerian Sumber Manusia mencari jalan mengatasi masalah permohonan buruh asing ke negara ini. Justru itu, Datuk Lim berkata jawatan kuasa pengambilan buruh asing perlu mengkaji bidang tugasnya yang sedia ada supaya ia dapat ditingkatkan. Jawatan kuasa itu harus peka dengan masalah pentadbiran yang menjadi penghalang kepada sesuatu permohonan.
Umpamanya, kata Datuk Lim, ialah tempoh memproses sesuatu permohonan. Kerajaan tidak mahu sesuatu permohonan untuk membawa buruh asing ke negara ini terbantot disebabkan masalah pentadbiran yang remeh-temeh. Satu pendekatan dan prosedur baru harus dikaji serta-merta untuk mengelakkan sebarang kelewatan untuk memproses permohonan. Walaupun kerajaan tidak memberikan tempoh tertentu untuk menyiapkan kajian itu, namun Datuk Lim berkata kementeriannya mahu ia disegerakan. Jawatan kuasa itu dipengerusikan bersama oleh Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri dan Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia. Keputusan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau STPM yang diumumkan hari ini menunjukkan sekolah-sekolah di Kuala Lumpur mencatat kelulusan sijil penuh yang lebih baik berbanding tahun sebelumnya. Kebanyakan pelajar berpendapat kebebasan tekanan mental dan sokongan daripada ibu bapa dan guru meningkatkan keyakinan mereka menghadapi peperiksaan. Sekolah Menengah Tinggi Setapak adalah antara yang mempunyai paling ramai pelajar mendapat 5A tahun lalu. 4 daripada 233 calon yang menduduki peperiksaan STPM tahun lalu mendapat 5A. Pelajar terbaik yang ditemui tidak menyangka mampu lulus dengan cemerlang. Ya, saya rasa ibu bapa saya merupakan pihak pendorong yang paling penting sebab mereka tahu tentang keadaan saya yang begitu tertekan sekali. So mereka pun selalu mendorong saya supaya jangan belajar begitu rajin pula. so saya rasa amat terima kasih lah dan tak ada pressure daripada pihak keluarga. Saya ada membuat plan lah untuk atau timetable lah untuk menghadapi peperiksaan. Tapi tak ada cara yang sangat khusus lah. Yang penting adalah kerja kuat. Pertamanya ibu bapa lah, family I. Macam mana dia menyokong? Ada memberi galakan lah. Galakan tiap-tiap hari dorong beri semangat. Tu termasuk guru-guru lah. Jadi yang penting macam mana kita bahagikan masa dalam aktiviti, co-curriculum dan untuk pelajaran. Sementara itu bagi sekolah menengah Methodist pula pelajarnya juga mendapat 5A. Antara sebab kejayaan sekolah ini ialah kerana memberi tumpuan kepada semua pelajar secara sama rata. Hasilnya hanya 2 calon mereka gagal mendapat sijil. Antara lulusan terbaik sekolah ini ialah Lim Kin Fong yang cemerlang sejak dari sekolah rendah. Cuba belajar secara sistematik dan Macam mana tu? menumpukan perhatian terhadap pelajaran setiap masa. Dan cuba belajar dengan serius. Dalam perkembangan lain, sekolah yang dibina sebelum perang akan dilengkapkan dengan kemudahan asas yang sempurna bagi mengatasi masalah kekurangan bilik darjah di wilayah persekutuan. Timbalan Menteri Pembangunan Negara dan Pembangunan Masyarakat Datuk Alex Lee berkata, sekolah yang masih boleh digunakan itu akan ditambah bilik darjahnya dan kemudahan asas yang lain. Di wilayah persekutuan, sekolah-sekolah yang dibina sebelum perang masih teguh dan boleh digunakan untuk jangka masa 20 hingga 30 tahun. Sekolah lama ini boleh membantu mengatasi masalah kekurangan 400 sekolah. Menurut Timbalan Menteri Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat Datuk Alex Lee, sekolah ini akan ditambah dengan bilik darjah dan kemudahan bilik air serta kemudahan sukan. Sebelum ini, Datuk Alex Lee yang juga ahli Parlimen Batu menyampaikan cek RM30,000 kepada guru besar sekolah menengah lelaki Methodist Sentol Encik R. Ramachandran. Bantuan ini digunakan untuk membaiki tandas di sekolah berkenaan yang berusia lebih 55 tahun. Semenjak sekolah ini didirikan, tandas yang sepatutnya untuk 150 murid kini digunakan oleh lebih 1.900 murid. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna dijangka meraih hasil pungutan RM94.8 juta melalui kegiatannya sepanjang tahun ini. Ini berbanding dengan hasil pungutan tahun lalu sebanyak RM87.4 juta. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Abu Hassan Omar berkata hasil ini kebanyakannya akan dikutip daripada penguatkuasaan, pendaftaran perniagaan dan syarikat serta cap dagang dan paten. Beliau yang baru mengambil alih portfolio kementerian ini berkata, perdagangan dalam negeri akan terus digalakkan selaras dengan pelaburan asing. Perdagangan baru dipermudahkan dan perdagangan yang sedia ada digalakkan untuk berkembang. Pendaftaran syarikat dan pendaftaran perniagaan
akan dipercepat dan diperkemaskan lagi. Konsep konsumerisme juga akan diberi penekanan secara meluas. Sementara itu, Datuk Abu Hassan berkata, pemindahan teknologi perdagangan dan kawalan ciptaan akan dipertingkatkan melalui pendaftaran cap dagang dan paten. Datuk Abu Hassan juga melawat kementerian berkenaan diiringi pegawai kanannya. Hari penamaan calon bagi pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Kedah kawasan Bayu ditetapkan 24 April ini dan jika ada pertandingan, pengundian akan diadakan 4 Mei. Dalam satu kenyataan hari ini, Pengurusi Suruhanjaya Pilihan Raya atau SPR Datuk Harun Din berkata, penetapan tarikh itu diputuskan oleh SPR pada mesyuaratnya Sabtu lalu. Menurutnya, pilihan raya kecil itu diadakan berikutan kematian anggota Dewan Undangan Negeri kawasan berkenaan Datuk Haji Saroja Haji Harun 9 Mac lalu. Datuk Harun berkata, writ pilihan raya itu akan dikeluarkan oleh SPR 23 Mac ini. Harga-harga saham ditutup lebih lega hari ini berikutan pengambilan untung dengan indeks komposit BSKL jatuh 3.23 mata kepada 596.62, manakala indeks perusahaan jatuh 11.34 mata kepada 1146.85. Pada penutup 156 kaunter mengalami kerugian berbanding 58 untung, manakala 43 kaunter lagi tidak berubah. Berikut 10 saham paling cergas dan urus niaga amanah saham Mara Berhad serta sebut harga amanah saham nasional esok. Ringgit meneruskan penurunannya berbanding dengan dolar yang meningkat hari ini, sungguh pun ia pulih sedikit kerana campur tangan Bank Negara setelah menjunam kepada paras terendah dalam 2 tahun pada pembukaan pagi ini. Berikut kadar tukaran wang asing berbanding ringgit. Pungutan suara di Soviet Union dicemari rusuhan. Ikuti laporannya selepas ini. Bagaikan mengerti, menjeling manja, gadisnya menjelma dengan cinta. JPS, John Player Special Creation. Tradisi kejayaan antarabangsa dicipta dengan taraf antarabangsa untuk membawakan anda gaya dan mutu. Alamilah mutu antarabangsa. John Player Special Creations, mutu antarabangsa. Remula X tahan lasa, minyak enjin diesel terunggul di Malaysia. Kini dengan rumusan baru untuk lebih tahan lasa. 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 Baru lebih tahan lasa. Remula X, minyak enjin diesel yang terunggul di Malaysia.
Kerusuhan dilaporkan di Republik Soviet Moldova ketika Berjaya Rakyat Soviet Union membuang undi dalam satu pungutan suara. Pungutan suara itu bagi menentukan siapa rakyat ingin kesatuan Soviet kekal sebagai sebuah republik. Pihak berkuasa sebelum ini memberi amaran akan berlaku huru-hara dan perang saudara jika menolak kesatuan Soviet yang sedia ada. Rakyat Soviet keluar mengundi bagi menentukan masa depan Soviet Union, tetapi ramai yang meramalkan apa jua keputusannya, kesannya ke atas ekonomi dan politik negara adalah kecil. Daripada 15 republik Soviet, 6 republik menuntut kemerdekaan enggan mengambil bahagian dalam pungutan suara ini. Sementara ahli politik yang radikal mendesak supaya rakyat membangkang pemerintahan pusat Parti Komunis pimpinan Presiden Mikhail Gorbachev. Pencabarnya, Presiden Kesatuan Parlemen Rusia Boris Yeltsin berkata kesatuan sekarang perlu dihancurkan dan yang baru perlu diwujudkan berdasarkan persetujuan bersama kesemua pemimpin. Kerajaan yang dipilih seperti Estonia, Latvia, Lithuania, Moldova, Georgia dan Armenia yang menuntut pemisahan daripada Moskow enggan menjalankan pungutan suara di republik masing-masing. Bagaimanapun kerajaan pusat memerintahkan supaya pungutan suara dilakukan oleh lembaga yang ditubuhkan oleh Moskow dengan bantuan kelengkapan ketenteraan dan pertubuhan Parti Komunis. Sementara itu di Moldova, beratus-ratus rakyatnya yang disokong pasukan polis tempatan menghalang pusat mengundi dan mereka yang cuba mengundi. Keputusan pungutan suara dijangka tidak akan diketahui dalam beberapa hari lagi. Perkembangan pemberontakan di Iraq. Tentera pemberontak yang mendapat sokongan padu golongan Syiah dilaporkan menuju ke bandaraya Baghdad setelah menawan beberapa bandar di selatan negara itu. Radu Syria melaporkan kumpulan pemberontak yang cuba menggulingkan Presiden Saddam itu kini berada kira-kira 20 km dari ibu negara Iraq. Di Iran pula, televisyen negara itu menyiarkan rakaman video pemberontakan di Kurdistan Utara. Berita televisyen berbahasa Inggeris Iran petang Sabtu lalu memetik laporan stesen radio pemberontak Suara Revolusi Iraq yang berkata Tanumeh dan bandar berhampiran Basra telah ditinggalkan oleh tentera Iraq. Ia melaporkan banyak kereta kebal yang masih berfungsi dan bekalan senjata ditinggalkan begitu sahaja. Laporan juga berkata aduan mengenai bantuan kemanusiaan yang diterima dari negara luar dirampas oleh kerajaan Presiden Saddam Hussein untuk diagihkan kepada tenteranya. Televisyen Iraq juga menyiarkan penafian presidennya Ali Akbar Rafsanjani mengenai sokongannya kepada pemberontak Iraq. Beliau bagaimanapun berkata pemimpin Iraq harus mendengar suara rakyatnya. Sementara itu, jurucakap Parti Demokratik Kurdish Jafar Guli berkata pemberontak Kurdish kini menguasai 95% daripada Kurdistan dan sedang mentadbir wilayahnya sendiri. Seorang sarjan tentera Amerika Syarikat berjaya menutup injap telaga minyak Kuwait yang menyala dengan kedua-dua belah tangannya. Kejadian itu adalah yang pertama daripada lebih 500 telaga minyak yang sedang terbakar sejak tentera bersekutu memaksa Iraq berundur dari Kuwait. Jurutera Tentera Amerika Syarikat Sarjan Forrest Irwin berkata pakaian tenteranya membantunya daripada bahang ketika menutup roda pengawal injap aliran minyak di Telaga Minyak Al-Ahmadi, selatan Bandar Raya Kuwait. Seorang pekerja telaga minyak, Ray Stern, yang membantunya berkata injap ini memerlukan 30 pusingan sebelum minyak berhenti mengalir. Sarjan Irwin yang bergaji $50 atau RM135 sehari mungkin dianugerahkan pingat atas keberaniannya. Beliau berkata tidak ada bahan letupan di sini. Justru itu tidak ada apa yang perlu ditakutkan kecuali bahang. Pegawai Kuwait berkata usaha memadamkan kebakaran mengambil masa sekurang-kurangnya 2 tahun. Komputer Asus bersaiz saku dan sebesar pita kaset video dilancarkan di Jepun hari ini. Komputer itu hanya seberat 530 gram atau lebih sedikit daripada 1 pound. Komputer saku Asus ini juga mempunyai papan kekuncinya dan keupayaan menyimpan data atau RAM sehingga 20 muka surat. Ia juga mampu menyimpan data 150,000 perkataan bersama maknanya dan berfungsi sebagai seorang setiausaha. Baterinya boleh digunakan sehingga 10 jam dan ia kini dipasarkan dengan harga $948 Amerika atau RM2.500. Syarikat berkenaan menjangkakan penjualan lebih 10,000 unit bagi bulan pertama. Ramalan cuaca esok. Sebelah pagi, mendung dengan hujan sederhana lebat bagi kebanyakan negeri di Semenanjung, Kuching, Samarahan, Sri Aman, Sandakan dan Tawau. Cuaca yang sama juga diramalkan pada sebelah petang di pantai Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang dan Johor.
Hujan panas atau ribut petir di 1-2 tempat di pedalaman Sabah dan Sarawak. Berikut cuaca beberapa bandaraya utama. Musim silih berganti, namun Thai tetap selembut sutera. Kuda kerdil di Taman Pertanian Bukit Cahaya, Sri Alam. Kita lihat saiz kuda unik itu sebentar lagi. Sebelum cat Matex Weatherbond sampai kepada anda, kami melakukan sedikit ujian. Satu lagi ujian. Satu lagi ujian. Satu lagi ujian. Matex Weatherbond, cat dinding luar yang tahan rasa daripada Nippon. Suasana riang, gaya camp. Masjid Kamu Baru Kuala Lumpur seperti tahun lalu sekali lagi menyediakan jamuan berbuka puasa sempena bulan Ramadan. Mulai hari ini dan sepanjang bulan puasa, penduduk sekitaran akan dapat menikmati hidangan bubur istimewa. Menurut Bendahari Biro Perayaan dan Sambutan Masjid Kampung Baru Kuala Lumpur, Encik Syahri Ibrahim, sebenarnya penduduk tempatan sendiri yang membiayai perbelanjaan menyediakan bubur itu. Seramai 5 penduduk kampung terbabit dalam menyediakan juadah berkenaan. Tinjauan kami di Jalan Raja Alang, seperti tahun-tahun lalu, kawasan ini menjadi tumpuan penduduk kota untuk membuat persiapan berbuka puasa. Pelbagai jenis juadah boleh dibeli di gerai-gerai berkenaan. Tidak kurang 180 gerai sementara dibuka sejak pukul 12.30 tengah hari tadi. Berikutan harga yang ditawarkan berpatutan, sambutan yang diberikan oleh penduduk kawasan itu sungguh memuaskan. Lebih banyak pusat kuarantina swasta akan dibuka bagi memeriksa kuda yang dibawa masuk ke negara ini. Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Haiwan, Datuk Dr. Ahmad Mustafa Babji berkata, pusat kuarantina kerajaan yang ada sekarang tidak mampu menampung jumlah kemasukan kuda yang meningkat. Datuk Ahmad Mustafa berkata import kuda meningkat hingga 600 ekor tahun ini berbanding 300 pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini berikutan permintaan yang semakin tinggi di bidang sukan, terutama lumba kuda dan polo. Untuk memudahkan import kuda ini, kita telah memperakui 4 tempat swasta sebagai tempat karantina kuda. Ini adalah sebab karantina untuk kuda kerajaan tidak mencukupi. 4 pusat kuarantina swasta itu ialah di Pekan Pahang, Tanah Mara Selangor, Tanjung Rambutan, Perak dan Johor Bahru. Manakala kerajaan mempunyai 3 pusat kuarantina iaitu di Subang, Pelabuhan Kelang dan Pulau Pinang. Bagaimanapun pusat kuarantina swasta mesti mengikuti semua peraturan yang ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Haiwan.
Sebelum ini, Datuk Ahmad Mustafa memperkenalkan 10 ekor kuda bonsai di Taman Pertanian Bukit Cahaya Sri Alam pagi tadi. Kuda setinggi 86 cm ini berasal dari Amerika Syarikat dan dibawa masuk oleh Jabatan Perkhidmatan Haiwan 2 minggu lalu. Kuda yang berharga 10 hingga RM12,000 dijangka membiak akhir tahun ini. Bahagian penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna cawangan Keluang dan Batu Pahat merampas peralatan elektrik dan pinggan mangkuk bernilai lebih RM50,000 daripada sebuah kedai di Jalan Bukit Pasir, Batu Pahat pagi tadi. Barang elektrik dan pinggan mangkuk ini dirampas kerana pekedai disyaki melakukan kesalahan dengan mengadakan tawaran jualan murah tanpa kebenaran kementerian menurut Akta Perihal Dagangan 1972. Jika sabit kesalahan, pekedai ini boleh didenda sehingga RM250,000. Setiap pekedai perlu mengemukakan notis kepada kementerian selewat-lewatnya 2 minggu sebelum membuat jualan tawaran murah. Bahagian penguatkuasa akan memperhebatkan pemeriksaan di pasaraya dan pasar malam di sepanjang bulan ini bagi memastikan peniaga tidak menaikkan harga menjelang perayaan Hari Raya Puasa. Kami akan kembali dengan berita sukan. Kita lanjut selepas ini. Selamat Hari Raya. Kita berpesta Hari Raya di desa. Perjalanan selamat sejahtera. Bersama Toyota kita tiba. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya dari Toyota. Kunjungilah pesta Toyota di UMW Toyota. Dapatkan siling emas percuma dengan setiap pembelian Line A semasa pesta. Selamat Hari Raya. Rothmans mempersembahkan World Heavyweight Boxing. Siaran langsung dari Las Vegas, Amerika. Iron Mike Tyson lawan Donovan Razor Ruddock. Dua pakar penumbang lawan yang terus bertarung untuk merebut kejuaraan heavyweight dunia. World Heavyweight Boxing dipersembahkan oleh Rothmans International 100, kejayaan antarabangsa. Bola sepak Liga Separuh Profesional Selangor masih merahsiakan nama pemain import ketiganya bagi musim ini yang bermula 25 April. Selangor yang telah kehilangan 3 pemain pada musim lalu, Zoran Nikolik, Zainal Abidin Hassan dan Dollah Saleh, kini cuba mendapatkan hikmat pemain importnya yang ketiga. Sebelum ini, Selangor mengumumkan untuk mengekalkan Pavel Koracic dan Karel Stromsik, keduanya dari Czechoslovakia. Jurulatihnya M. Chandran ketika ditemui berkata pemain import ketiga masih di peringkat perbincangan dan seandainya tidak ditemui, Selangor terpaksa berpuas hati dengan 2 pemain import yang ada. Pengurus pasukan Dr. Nordin Selat juga enggan mengulas mengenai perkara berkenaan. Walaupun ada ura-ura untuk mendapatkan hikmat bekas penyerang Plastika Nitra Yano Mezaros terpaksa dilupakan kerana kecederaan yang dialami. Tenis kejohanan pemain terbangsa di Florida, Amerika. Boris Becker, Andre Agassi layak ke pusingan ketiga manakala 2 pemain utama wanita Steffi Graf dan Monica Seles mara ke pusingan keempat. Manakala Gabriela Sabatini, Mary Jo Fernandez dan Jimmy Connors memenangi perlawanan yang berlangsung semalam. Sabatini membelakangi kamera mencapai kemenangan mudah dalam perlawanan pusingan ketiga. Pemain nombor 3 dunia ini menundukkan Chanda Rubin 6-1, 6-3. Sabatini sebelum ini menjuarai kejohanan Virginia Slims di Florida yang diadakan minggu lalu. Dalam satu lagi perlawanan, pemain pilihan keempat, Fernandez, mengetepikan Audra Keller 6-3 dan 6-2 dalam pusingan kedua. Manakala di bahagian lelaki pula, Connors layak ke pusingan kedua setelah menewaskan Undo Rilevski 6-4, 6-4. Topspin love in this. Oh,
Dengan itu sekian buletin utama malam ini, saudara. Diucapkan selamat malam. Dan selamat beristirahat.